Ada siapa tak ingat? Tak ada kitab Ustaz. Mana ya? Ustaz tunjuk je. Sekejap. Kita cerita. Ni dah Ustaz. Ha? Ni dah. Ini dah. Okey. Ini dah. Sifat darah dah kan? Sifat darah. Sebelum sifat darah Ustaz ada. Sebelum sifat darah, sekejap. Sebelum sifat darah, kita cerita pasal tempoh. Tempoh minimum, maksimum. Okey dah. Ni dah. Yang ni dah. Okey, sifat darah lah kot ini. Yes Ustaz. Alright. Okey, baik. Cantik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma qalahu Syekhul Musannifu hafizahullah taala wa nafa'na bihi bi 'ulumihi fid dharain amin wa qala. Jadi hari ini kita nak bincang subtopik daripada topik yang besar, topik yang kedua daripada bab haid, iaitu topik berkenaan dengan sifat darah haid. Okey, jadi penting untuk kita memahami tentang sifat darah haid ini. Kenapa? Kerana dia sangat berguna apabila darah kita ni sudah tidak boleh dihukumkan sebagai haid, iaitu apabila dia dah lebih daripada tempoh maksimum dia, iaitu 15 hari, maka ketika itu perkara yang akan kita gunakan ialah apa? Ialah melihat kepada sifat-sifat darah. Sebab itu suka untuk saya ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan lah, terutamanya untuk ingatkan diri dan anak-anak kita yang perempuan untuk mencatat apa sahaja darah yang keluar daripada kita dan mencatat perubahan-perubahan yang berlaku dan bila perubahan tersebut berlaku. Okey. So maksudnya macam mana? Maksudnya antara benda yang perlu dicatat atau dicatat ialah apa? Ialah Allahumma salli ala sayyidina. Pertama ialah bila darah kita keluar. Tu first. Bilakah mula dia keluar? Supaya kita boleh buat projection bilakah maksimum dia boleh keluar. Kan? Jadi itu benda yang ramai orang pun tak ambil perhatian lah. Ramai orang tak ambil perhatian. Sebab apa? Dia ingat, okey, saya keluar 1 hari bulan Ustaz. Tak cukup maklumat tu. Okey, sebab apa? Dia perlu tengok pula kan, 1 hari bulan tu ada 24 jam. Kan? So let's say kata keluar 1 hari bulan, dia nak berhenti 15 ke nak berhenti 16? Tu. Kan? Jadi kita nak kena tanya. Berhenti 15 ke berhenti 16? Maka kita tengok bila dia keluar darah. Kalau dia keluar darah tu pada 1 petang, 1 hari bulan, maka dia akan berhenti 1 petang 16 hari bulan. Bukan 1 petang 15 hari bulan. Ni ramai orang silap. Memang darah maksimum 15 hari. Tapi kita kira tu bermula daripada bila dia mula. Kan? Jadi kalau mulanya 1 PM, esok 2 hari bulan 1 PM baru kira 1 hari. Kan? Betul tak? Ini pun ramai orang keliru lagi. Okay, itu saya yang pertama. Yang kedua, antara benda yang dia kena catat ialah apa? Okeylah. Dia dah ingat dah, kan? Dia dah catat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tentang apa? Tentang tarikh. Saya keluar 1 sampai 7. Okeylah, tak apa, tak ada masalah. Kalau 1 sampai 7 je no problem. Cumanya nak yang jarang orang tulis apa dia? Okey, 1 hari bulan saya keluar warna hitam. 2 hari bulan saya keluar masih hitam lagi. 3 hari bulan awal tu hitam. Lepas tu tengah hari tu dia dah jadi merah dah. Contoh. Jadi penting benda ni untuk dia ambil perhatian, untuk dia tulis perubahan-perubahan sifat tu. Ataupun kalaulah dia hitam. Okey, kalaulah dia hitam, contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, darah tu hitam. Saya memang nampak 1 sampai 7 memang hitam. Kan, hitam sampai 7 hari ni hitam. Tetapi hitam yang awal ni dia hitam tak ada bau. Hitam yang start 3 hari bulan ni baru dia ada bau, hitam dan bau. Bau dia makin kuat. Kan, sampai ke hari ke-7 ni bau makin kuat. Maka itu pun sebenarnya dia ada efek apabila bila berlakunya istihadah. Sebab itu kena disiplinkan daripada awal. Kita kena ajar dekat diri kita dan anak-anak murid kita sertalah anak-anak kita yang kat rumah tu untuk catat perubahan-perubahan yang berlaku dari sudut warna, dari sudut dia punya apa ni, dia punya bau dia, dan juga dari sudut dia punya apa, dia ni likat ke, dia ni cair ke, dia keluar dengan senggugut ke, dia keluar tak ada rasa apa-apa ke, tulis. Sebab semua itu dia boleh memberi impak yang besar
apabila berlakunya isu istiadah. Okey, kita boleh kita boleh bezakan sifat-sifat darah tersebut. Okey, boleh. So untuk memahami sifat-sifat darah tu maka dibawalah subtopik yang keempat ni, iaitulah sifat darah. Maka dia kata darah haid datang dengan beberapa sifat, iaitu yang pertama darah dia berdasarkan warna. Okey, iaitu pertama hitam, yang kedua merah, yang ketiga perang. Kadang-kadang ada sebahagian kitab dia sebut coklat, bolehlah. Okey, perang dan coklat ni lebih kurang. Dia macam merah ke kuning-kuningan. Dia perang lah. Sorry, tulis benda sama pula. Okey. Warna coklat. Okey, warna coklat. Okey. Warna coklat. Alright. Okey. Kemudian warna kuning, kemudian warna keruh, iaitu antara kuning dan putih. Dia antara kuning dan putih. Kalau putih betul dia dah jadi keputihan lah. Tapi kalau dia keruh, masih lagi kira sebagai haid. Okey. Kadang-kadang dia kata darah itu datang itu bersifat dengan pekat. Ni saya sebut tadi, pekat. Dia keluar pekat, kadang-kadang berbau. Jadi kita tengok dia pekat cair. Okey, ni hitam ataupun merah lah. Okey, saya keluar memang merah je semua kan. Tapi ada ini merah pekat menyala kan. Ataupun ni merah gelap. Okey. Tapi yang ni merah cair je kan. Macam warna pink-pink je. Okey. Jadi dia ada beza tu. Walaupun ini merah dan itu merah, tetapi lagi gelap itu lagi kuat, lagi cerah itu lagi lemah. Apa faedah dia? Faedah dia nanti. Dalam bab ni tak nampak lagi. Bab nanti, bab ke-7, bab ke-8 nanti, iaitu bab istihadah pada haid dan istihadah pada nifas nanti, kita akan banyak guna masalah ni. Okey, kita akan banyak guna sifat-sifat ni. Boleh? So kita sebut dulu di sini sebab kita kata munasabahnya di sini, tetapi dia punya kegunaan dia yang betul-betul ialah dekat istihadah. Selagi tak jadi istihadah, warna ni dia tidak memberi kesan apa-apa. Lepas tu saya selalu sebut, dan kalau ingat lagi dalam kelas kita yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya sebut apa? Saya sebut kalaulah keluar darah, kan? Kalaulah keluar darah, walaupun kita panggil apa? Walaupun darah itu dengan pelbagai sifat, selagi dia tak lebih 15 hari dan dia cukup 24 jam, maka darah itu ialah darah haid. Kan, keluar darah warna pelangi, tak adalah warna pelangi. Tapi katalah hitam ada, merah ada, perang ada, kuning ada, keruh ada. Lepas tu dia terbalik-terbalik kan. Sekejap merah, sekejap hitam, sekejap kuning, sekejap perang, sekejap keruh, sekejap hitam balik. Lepas tu merah balik. Tapi semua tu dalam tempoh 15 hari. Maka kita kata semuanya itu ialah darah, semua tu darah haid. Okey? Jangan risau. Selagi dia tak lebih 15 hari, dia ialah darah haid. Jangan kita panggil apa? Jangan kita isukan benda tu. Sebab kadang-kadang ada orang dia kata, Ustaz, darah haid ni darah hitam je kan? Ataupun darah haid ni darah merah je kan? Yang lain daripada merah tu bukan haid kan? Tak. Dalam kita mazhab Syafi'i dan bahkan mazhab-mazhab lain pun, darah-darah ni memang ialah masih darah haid. Okey, hitam, merah, perang ni lah terutamanya. Yang ni memang sepakatlah semua mazhab bahawasanya dia ialah haid. Adapun kuning dan keruh dia masih ada khilaf di kalangan para ulama. Dia tengok bila dia keluar ke, banyak mana ke apa semua tu, dia ada perincian lah di kalangan para ulama. Tetapi bagi kita mazhab Syafi'i, selagi tak lebih 15 hari semuanya ialah haid. Okey, dia punya kaedah macam tu je. Tak kisahlah siapa keluar dulu. Dia tak kisah. Ni kan ada kadang-kadang ada orang perempuan dia tanya, Ustaz macam mana saya ni keluar darah warna kuning dulu, lepas tu baru merah. Jadi yang kuning tu haid ke tak haid? Saya nak kira mula darah haid saya dari merah ke dari kuning? Maka jawapannya selagi tak lebih 15 hari, kuning itu pun ialah masih haid. Tak ada masalah. Okey? Boleh? Baik, selesai. Okey, ni kita dah sebut dah. Kadang-kadang dia ada pekat, ada cair. Kadang-kadang dia ada bau, dia tak ada bau. Okey. Dia berbau busuk lah, kan. Dia berbau, ada kadang-kadang dia tak ada bau pun. Biasa je, normal je kan. Kadang bau kuat, kadang-kadang tak ada bau, lemah ke. Okey. So kita tengok. Apabila kamu telah mengetahui perkara-perkara ini, ketahuilah bahawa pendapat yang asah
Ini istilah pendapat yang asah. Okey, pendapat asah ni maksudnya pendapat yang kuat lah dalam mazhab Imam Syafi'i. Menurut imam-imam mazhab Syafi'i, cecair berwarna keruh dan kuning adalah haid. Ini dalil, ini kita punya pegangan. Cecair berwarna keruh dan kuning adalah haid. Saya ni tak tahu, tak larat nak gaduh dah dengan orang kan. Tentang masalah cecair warna kuning ni. Okey, kita anggap dia haid, tak kira. Tak kira lah dia keluar awal ke, dia keluar akhir ke, dia keluar tengah ke, dia keluar banyak mana pun kita tak kisah. Selagi tak lebih 15 hari, maka kita masih menganggap dia ialah sebagai haid. Boleh? Baik. Jadi apa dalil kita? Berdalilkan hadis riwayat Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu, dia bahawa beberapa wanita telah menghantar kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha perca kain di dalamnya terdapat kapas yang mempunyai kesan darah berwarna kuning. Lalu beliau berkata, la ta'jalna hatta tarainal qassatal bayda. Maksudnya janganlah kamu tergesa-gesa bersuci sehingga kamu melihat kapas yang putih. Pendapat yang kedua, muqabilul asah. Maksudnya ada juga pendapat yang kedua dalam mazhab. Kuning dan keruh ni bukan haid kerana kebiasaan warna darah. Kerana bukan kebiasaan warna darah pertama, dan juga berdasarkan hadis Ummu Atiyah. Okey, Ummu Atiyah kata kunna la na'uddu. Ni pun sahabiah agak. Ni pun sahabiah. Okey. Dia kata apa? Kunna, kami la na'uddu, tidak menganggap al-qudratu was-sufratu syai'an, keruh dan kuning sesuatu pun. Maksudnya kami tak menganggap kuning dan keruh ni sebagai haid. Maksudnya kami tak kisahlah kalau keluar warna kuning keruh ni kami semayang enggak. Okey, namun begitu pendapat ini telah dibantah. Kenapa? Oleh pendapat yang lebih kuat daripada perkataan Sayyidatina Aisyah. Sebab apa? Pertama, yang faqihah daripada kalangan para sahabat ialah Sayyidatina Aisyah. Tak ada orang yang boleh beat dia. Okey? Sebab dari zaman Nabi lagi, Sayyidatina Aisyah dah jadi mufti. Ummu Atiyah ni siapa? Ummu Atiyah ni tak ada apa-apa. Okey? Maksudnya bukanlah tak ada apa-apa, dia sahabiah lah. Tapi berbanding dengan Sayyidatina Aisyah, dia tak ada nilai lah. Penilaian dia tu tidak ada nilai di sisi, dia kalah lah penilaian tu dari sisi syarak. Tetapi hadis dia tu makbul lah. Maksudnya hadis tu diterima sebab tu ada ulama muqabilul asah. Okey. Yang ni sedikit istilah lah. Saya terangkan ni supaya nak tunjuk sebenarnya dalam mazhab Syafi'i ni dia bukan simple lah. Okey, perkataan muqabilul asah ni menunjukkan apa? Menunjukkan pendapat yang kedua ni pun kuat juga. Okey. Pendapat yang kedua ni kuat juga dan dia ada dalil juga. Cuma pendapat yang asah tu dalil dia lebih kuat. Tu. Okey, dalil pendapat asah tu lebih kuat. Boleh Faham tak? Dia dalam istilah Imam yang mulia introduce istilah-istilah ni ialah Imam Nawawi. Okey, Imam Nawawi dalam kitab dia ada dua istilah. Pertama istilah dipanggil asah. Yang kedua dipanggil masyhur. Bukan masyhur. Sahih. Okey, sahih. Asah ni yang kuat. Okey, pendapat yang kuat. Sahih ni pendapat yang betul lah. Lebih asah ni kadang-kadang orang terjemah lebih sahih. Terjemah literal betul lah, tapi dari sudut istilah tak betul. Okey. Terjemah lebih sahih ni dari sudut istilahnya kurang tepat lah. Tapi boleh lah, dia memang maksud dia tu secara literally dalam bahasa Arab maksudnya lebih sahih. Asah ni lebih sahih. Maksudnya dalam masalah darah kuning dan darah keruh ni ada dua pendapat. Dua-dua pendapat kuat. Okey, kena faham tu. Dua-dua pendapat kuat. Tetapi yang lebih kuat ialah pendapat yang mengatakan kuning dan keruh ini ialah haid. Tu kena faham. Tapi lawan dia muqabilul asah, lawan bagi pendapat yang asah ni pun kuat juga. Maksudnya kalau nak beramal boleh lah. Okey, nak beramal boleh, tak ada masalah. Tapi dia tak boleh buat fatwa. Tu beza dia. Dia tak boleh buat fatwa untuk orang awam lah. Kalau kita level ulama tak apalah kan, nak pakai muqabilul asah. Okey, kalau dipakai dengan perkataan sahih ni, dan yang sahihnya ialah apa? Maka yang sahih lawan dia dhaif. Maksudnya apa? Yang sahih ni dalil dia kuat, lawan dia dhaif, dalil dia lemah.
Dia ada certain masalah yang Imam Nawawi guna asah, maka kita faham. Lawan bagi qaul asah ni, muqabilul asah ni, pendapat tu kuat juga. Tapi kalau dia Imam Nawawi pakai dengan qaul sahih, maka lawan dia dhaif. Ni istilah lah sikit. Kalau tak faham pun tak apa, jangan risau. Ini memang untuk level nak jadi mufti, okey lah, kena faham lah. Kalau tak faham ni juga, dia tak boleh naik level lah. Okey. Ni cuma dalam mazhab ni dia ada istilah-istilah yang kita kena faham lah. Itu je lah saya nak sebut. Okey. Tapi sebab dalam kitab, sebab kitab ni teknikal. Okey, dia teknikal. Jadi dia tulis tu bahasa teknikal lah. Jadi saya kena terang sikit lah istilah-istilah teknikal tu just untuk faham. Sebab nanti kan beli buku tak faham apa muqabilul asah ni apa benda kan. Kita faham lah pendapat yang kedua. Tapi kenapa dia pendapat yang kedua? Ada sebab lah kenapa dia pendapat kedua tu. Sebabnya pertama ialah sebab apa, Ummu Atiyah ni level dia tak sama lah dengan Sayyidatina Aisyah tu je. Kan? Level dia tak sama dengan Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah maqam dia ialah mufti. Dia ialah mufti sejak zaman Nabi. Sebab tu dia kata pendapat ni dibantah. Sebab apa? Perkataan Sayyidatina Aisyah dengan perkataan Sayyidatina Aisyah kerana beliau Sayyidatina Aisyah selalu bersama Nabi. Jadi dia lebih tahu hukum berbanding muslimat-muslimat yang lain. Okay, berbanding sahabiah-sahabiah lain, maka Sayyidatina Aisyah lebih tahu tentang hukum. Dan memang ketika zaman Nabi lagi, kalau orang tanya masalah haid, Rasulullah suruh Sayyidatina Aisyah yang jawab. Dan Rasulullah malu nak jawab kan. Tapi maka Rasulullah suruh Sayyidatina Aisyah. Zaman sekarang ni ustaz-ustaz tak boleh nak berapa nak malu sangatlah. Walaupun anak murid malu kan. Sebab kalau tidak tak faham. Tanya dekat orang lain belum tentu betul kan. Jadi macam tu lah, macam tu. Saya ni hari tu saya dah ingat saya dah malas dah kan. Saya dah malas dah nak mengajar ni kan. Sebab asyik kena kecam je kan. Ustaz mengajar bab orang perempuan kan. Yelah macam tu kan. Yelah, bukan semua orang suka dengan kita kan. Tak apalah, tak kisah. Cuma bila saya tengok, bila saya nak berhenti je mengajar, makin ramai orang tanya soalan. Makin ramai orang tanya soalan, makin pelik-pelik pula jawapan yang kita dengar orang bagi jawapan kan. Jadi kita tanggungjawab lah. Tanggungjawab. Kalau lepas ni dah cukup ramai dah ustazah-ustazah yang betul-betul yang boleh mengajar, kita pun berhentilah. Tak payah pun mengajar ni kan. Mengajar benda lain lah, mengajar bab semayang ke kan. Mengajar faraid ke. Okey lah. Ni mengajar bab orang perempuan, patutnya orang perempuan lah mengajar. Betul, memang betul. Tetapi kita kurang ustazah-ustazah ni kurang yang boleh mengajar betul-betul kan. Saya jumpalah 2-3 orang. Tapi 2-3 orang je lah. Dah lah tu tak famous pula kan. Jadi orang tak apa nak ambil sangat ustazah-ustazah ni. Tapi dia orang ni bagus lah. Bagus insyaAllah. Kalau ada orang yang memang nak minta ustazah juga, saya akan suggest lah. Ada 2-3 orang ustazah yang kita kenal lah, yang memang boleh mengajar masalah ni. Baik, khalas. Kemudian dia kata, boleh faham kenapa ada 2 pendapat memang betul. Tapi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, dia ialah darah haid. Baik, selesai. Kelima, darah yang dilihat oleh wanita yang hamil. Okey. Kalau orang perempuan yang mengandung ni, darah yang dia tengok ni darah apa? Okay. Darah yang dia tengok ni darah apa? Maka kata dia, apabila seorang wanita hamil melihat darah yang boleh dihukumkan sebagai haid, iaitu darah keluar mencapai tempoh sehari semalam, maka menurut pendapat yang azhar, ni satu lagi istilah. Ni satu lagi istilah. Okey. Pendapat Al-Azhar. Okey. Ni bukan maksudnya pendapat Universiti Al-Azhar. Jangan salah faham lah. Maksud pendapat Azhar ni apa? Okey. Dalam mazhab Syafi'i tadi, saya pakai ada kan perkataan asah. Dah jumpa dah tadi. Sekarang ni Azhar. Maksudnya apa? Kalau Azhar ini ialah pendapat direct Imam Syafi'i. Okay. Kalau dipakai dengan perkataan Al-Azhar, maka ini ialah pendapat Imam Syafi'i. Ataupun dia guna dengan pendapat perkataan Al-Mashhur. Ini pun pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Okay. Dua-dua ni ialah pendapat direct Imam Syafi'i. Memang ini fatwa direct dari Imam Syafi'i. Tapi kalau dipakai perkataan asah dan sahih tadi, maka ini ialah ashab Syafi'i. Ini ialah ulama mazhab Syafi'i. Ulama mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab bukan semua fatwa dalam mazhab Syafi'i ni Imam Syafi'i yang bagi, tak. Sebab bukan semua masalah ada zaman Imam Syafi'i.
Boleh faham tak? Contoh kan masalah kapal terbang sekarang. Mana ada zaman Imam Syafi'i? Kan? Mana ada zaman Imam Syafi'i? Masalah bersalin Caesar ke? Masalah apa ni? Pakai apa ni? Family planning yang pakai ubat apa semua tu. Makan ubat kan? Untuk tahan darah. Zaman Imam Syafi'i mana ada benda tu? Kan? Zaman Imam Syafi'i tak ada benda-benda tu. Jadi fatwa tu tak ada lah. Imam Syafi'i tak adalah buat keluar fatwa tu. Kan masalah apa ni mungkin apa ni berjimak pakai kondom, adakah kena mandi wajib ataupun tidak kan, benda tu tak ada zaman Imam Syafi'i, tak ada. Jadi memerlukan fatwa daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i. Nampak tak? Jadi bukan semua jadi di sini masalah ada sebahagian tohmahan lah, sebahagian tohmahan daripada sebahagian orang. Dia kata awak kata awak mazhab Syafi'i, tapi awak apa yang Imam Syafi'i cakap awak tak buat pun. Bukan semua benda yang Imam Syafi'i yang berlaku Imam Syafi'i ada fatwa tak? Kan? Ataupun ada fatwa Imam Syafi'i tapi Imam Syafi'i dalam apa ni dalam kitab dia yang lain ada fatwa yang lain. Contoh Imam Ibn Hajar kan dia sebut. Dia kata aku ni tengok sebab yang mengkaji mazhab Syafi'i ni yang banyak mengkaji ni ialah Imam Nawawi. Jadi kalau Imam Nawawi kata inilah pendapat yang kuat dalam mazhab, maka biasanya itulah pendapat yang kuat dalam mazhab. Kecuali dalam sangat small amount lah, dalam beberapa keadaan saja, dalam beberapa fatwa saja yang mana mungkin pendapat Imam Nawawi itu mungkin tidak dipegang. Tetapi kebanyakannya apa yang Imam Nawawi kata, kalau Imam Nawawi kata yang itulah yang muktamad, maka itulah yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi ada ulama kata apa yang Imam Nawawi kata ni macam bersalahan je dengan apa yang Imam Syafi'i nas dalam Al-Um. Nas dalam Al-Um macam salah. Okay, macam tak kena. Tapi Imam Nawawi kata yang betulnya yang ni. Baik. Jadi Imam Ibn Hajar dia kata apa? Tapi bila aku baca dan terus membaca, akhirnya aku jumpa apa yang Imam Nawawi sebut tu. Jadi di sini kita panggil apa? Kita panggil trust lah. Trust. Maksudnya kita kepercayaan kita kepada kajian para ulama terdahulu tu dan bagaimana dia orang punya luasnya pembacaan dia orang menyebabkan kita ada percayalah sikit kepada mereka. Okay, kita percayalah sikit. Paling tidak kalau kita tak nak percaya total pun buat kajian tu buat macam kajian dia orang lah. Sebab tu saya selalu sebut. Saya tak ingat saya pernah sebut tak dalam kelas ni kan. Rasanya tak sebut, tapi bila dengan student saya selalu sebut lah. Ni saya rasa ada kan? Ada student kan Ustaz Khairul? Ada student yang ikut? Tak ada? Ada. Contoh lah, adik-adik student kan, selalu saya ingatkan bahawasanya kita ni, guru saya Maulana Lutfi dia kata apa, ada student dia mengadu, Ustaz saya ni susahlah nak ingat kan kalau kita suruh menghafal kan, antara alasan yang biasa budak-budak bagi apa, susah nak ingat. Betul ke susah nak ingat? Tu soalan dia. Ustaz Lutfi dia kata apa? Dia akan tanya, kamu dah baca berapa kali? Baru baca sekali. Baca sekali memanglah tak ingat. Baca sekali memang tak ingat. Imam Nawawi rahimahullah kan. Imam Nawawi dia kata apa? Bila ada orang kritik dia. Ni nak bagi ni sikitlah selingan. Nak bagi tak mengantuk kan? Nampak nak mengantuk tu. Okey. Selingan. Imam Nawawi dia kata apa? Ketika ada orang kritik dia, wahai Imam Nawawi, awak ni tak faham kitab Al-Wasit. Kitab Al-Wasit ni saya tak ada lagi. Kitab Imam Ghazali. Kalau cetakan sekarang, cetak dia tu 9 jilid. Okey, Al-Wasit ni 9 jilid. Cetakan sekarang dengan apa ni? Dengan tahqiq Syekh Qurrah Dari. Guru kepada Ustaz Fawaz Fadil tu kan. Dia selalu sebutlah Syekh Qurrah Dari tu kan. Jadi kitab Al-Wasit tu 9 jilid. Ada orang kata ke Imam Nawawi, wahai Imam Nawawi, awak tak faham kitab ni. Imam Nawawi kata, sebelum hang nak kritik aku, hang baca dulu kitab Al-Wasit tu. Sebab aku dah baca kitab Al-Wasit tu 400 kali. Dah baca berapa? 400 kali. Kitab yang 9 jilid tu, Imam Nawawi dah baca berapa? 400 kali. Kita ni Quran yang 1 jilid tu pun belum tentu dah baca 400 kali. Betul tak? Kan? Kalau kita kata khatam setahun sekali, 100 kali pun belum khatam lagi kan. Kalau khatam setiap kali Ramadan je kan. Kecuali kita khatam tiap-tiap bulan, then ada possibilities lah 400 kali tu. Tapi kalau 400 berapa? 400 bahagi 12. 400
bahagi 12. Katalah setiap bulan. At least kita kena ada 33 tahun lebih untuk khatam 400 kali Quran. Betul tak? Ini kita waktu muda, waktu kecil memang dah buang masa dah kan. Dah umur dah tua-tua sikit barulah dia teringat sikit. Ataupun dah pencen barulah nak mula membaca. Itu pun baru yang 1 jilid. Imam Nawawi baca kitab yang 9 jilid ni berapa? 400 kali, 500 kali. Jadi sebelum kita nak kata Imam Nawawi tak faham apa yang Imam Syafi'i cakap, ataupun apa yang ulama-ulama lain sebut, maka kita kena sedar diri dulu lah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kalau kita baru baca sekali tak faham, tu memang patutlah tak faham. Kan? Kita kena baca berapa kali? Banyak kali lah. Kan Imam Ibn Sina antara ulama yang terkenal lah. Dan bahkan even orang barat pun pegang dengan Ibn Sina ni kan. Imam Ibn Sina, dia ketika mana dia baca buku Aristotle tu, tak faham. Memang tak faham. Dia baca 50 kali. Dia kata tak faham juga. Baca dah 50 kali dah ulang. Tak faham. Jadi kita ni baru baca sekali tak faham, tu normal lah. Ulama baca 50 kali pun tak faham. Betul. Kan kita belajar mantik contohnya kan. Tak faham lah Ustaz. Memanglah awak baca berapa kali. Belajar faraid tak faham. Memang tak faham lah. Ini kan macam belajar haid. Ustaz, susah lah belajar haid. Saya pernah mengajar kan masjid kat makcik-makcik lah. Yelah, tapi dia orang pun dah menopause kan. Kesian lah. Saya pun tak adalah nak paksa dia orang mengaji kan. Tapi dia orang tak faham. Alah Ustaz, kena kira-kira tak faham lah. Bukan susah pun. Bukan pakai level admat pun kan. Tambah tolak je. Kan itu pun orang dah susah nak faham kan. Jadi memanglah baru belajar sekali. Tak pernah dengar. Memanglah payah. Okey, memanglah payah. Kena ambil masa lah. Belajar ni kena ambil masa. Boleh? Gitulah sedikit. Moga-moga ada semangat lah untuk kita belajar kan. Saya memang kalau contoh menghafal kan. Saya suka ambil jalan cara Mauritania. Cara Mauritania ulama-ulama Afrika. Diorang ni kalau menghafal memang. Contoh menghafal bait syair kan. Bait syair. Contoh kita nak hafal apa? Matan Kharidah Bahiyah. Ataupun matan Jawharatut Tauhid. Apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ataupun Aqidatul Awam lah kan. Dia akan ulang berapa kali? Satu bait tu 300 kali. Biasa kita sebut 100 kali tu pun dah apa ni? Dah banyak kan? Dia orang 300 kali. 300 kali akan ulang. Kalau Al-Quran, satu ayat Quran 500 kali. Satu ayat Quran 500 kali. Prosesnya lama. Bila nak habis Ustaz? Memang lama, ambil masa sikit. Tetapi dia akan lekat sampai kita mati. InsyaAllah. Sebab tu ulama-ulama dia orang mengajar tak pakai kitab. Ulama Mauritania ni kalau dia orang mengajar, kalau pakai kitab ni aib. Maksudnya ni bukan ulama lah, ni level budak-budak aje. Tu. Kita ni kalau tak bawa kitab dah kelang kabut kan. Kan. Kalau pergi mengajar kuliah maghrib tanya Ustaz Khairul Amri lah. Kalau tak bawa kitab tu dah pening kepala dah. Sudah nak buat apa kena goreng lah kan, kena ceramah. Tak, ulama dia orang tak payah. Dia boleh autodidak balik kan. Autodidak tu apa ni? Maksudnya dia boleh cerita balik, dia boleh keluarkan balik apa isi kitab tu berdasarkan memori saja. Masya-Allah. Itu ulama tu. Sebab tu saya suka kalau ada orang anak-anak kita yang boleh pergi belajar kat Mauritania. Tapi susahlah. Duduk dekat tengah gurun Sahara kan. Payahlah, tak ramai orang. Orang Melayu kita ada bawah 10 orang kot pergi sana. Okey. Tu memang mujahadah betul lah, memang mujahadah. Tapi kalau dapat pergi sana, memang jadi ulama lah insya-Allah. Kalau boleh tahan duduk situ 10 tahun, insya-Allah jadi ulama. Baik, khalas. Kemudian dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pendapat Al-Azhar, maksudnya pendapat yang kuat di sisi Imam Syafi'i daripada pendapat Imam Syafi'i, darah tersebut adalah haid. Maksudnya darah perempuan yang mengandung yang cukup syarat-syarat haid boleh dihukumkan sebagai haid. Berdasarkan umum dalil-dalil yang menganggapnya sebagai darah haid seperti firman Allah, qul huwa adza. Katakanlah haid itu adalah kotoran. Sebab dia macam ni tuan-tuan. Okay, dia ada sebutlah pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i sendiri menganggap tu tidak darah haid. Tapi ia hadas yang berterusan. Okey, tak apalah, ini boleh baca sendiri. Cuma saya nak fahamkan kenapa pendapat yang muktamad dalam mazhab dia ialah haid. Pertama kerana dalil Allah Taala sebut qul huwa adza. Maksudnya darah haid ni ialah kotoran. Okey. Jadi apa sahaja darah yang keluar dari perempuan, hukum asal yang akan kita beri ialah hukum haid.
Sebab dalam kaedah usulul fiqh, asalnya manusia ni ialah sihat. Kan? An-nasu mahmulun 'alal khair. Manusia ni kita ihtimal, kita tanggung, kita andaikan dia di atas kesihatan. Orang banyak sihat ke banyak sakit? Banyaknya sihat. Sekali-sekala sakit. Jadi asal hukum ialah kita kata darah tu darah sihat. Maka darah sihat ialah darah haid. Okey? Darah sihat ialah darah haid walaupun dia tengah mengandung. Dan berdasarkan sabda Nabi tadi dan berdasarkan ayat tadi dan berdasarkan sabda Rasulullah, inna damal haidati aswadu yu'rafu. Sesungguhnya darah haid itu berwarna hitam yang dapat diketahui. Dan dalil yang ketiga yang kita boleh bagi tahu ialah dalil apa? Ijma' sukuti. Ijma' sukuti iaitu ketika mana ada seorang perempuan dia keluar darah ketika mengandung, Sayyidatina Aisyah kata tinggalkanlah sembahyang. Jadi dan tidak ada di kalangan sahabat dan sahabiah yang membantah fatwa Sayyidatina Aisyah tersebut. Okey, oleh sebab itu kata para ulama benda itu jadi ijma' sukuti. Benda itu memang disepakati lah. Okay. Jadi itu ialah pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Tetapi kebanyakan ustaz-ustaz dan terutamanya ustazah-ustazah, dia pakai pendapat yang kedua. Saya banyak dengar lah. Ada ustazah-ustazah kata mazhab Syafi'i mengatakan dia bukan haid. Itu tak tepat lah. Kena terang betul-betul. Mazhab Syafi'i kata dia ialah haid. Okay. Sebab bila kita nak sebut pendapat mazhab, kena ambil yang mu'tamad. Mu'tamadnya ialah haid. Tetapi ada pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i yang kata dia bukan haid. Okey. Dia bukan haid. Boleh So kena terangkan dululah. Nak dari sudut amal tak kisah nak amal yang pendapat kedua pun. Selagi dia belajar lah, dia no problem. Sebab mungkin benda tu lebih mudah lah untuk dia hukum kan. Dia suruh semayang je lah. Okey. Tetapi dari sudut pengajaran, pembelajaran mazhab Syafi'i, kita kena terang. Pendapat mu'tamad mazhab kata ialah haid. Pendapat yang kedua yang kata tidak haid. Boleh? Pendapat yang kedua ni pun kuat juga. Sebab saya pernah mengajar doktor. Ada doktor dia kata, Ustaz, saya rasa lebih tenang untuk berpegang dengan pendapat yang kedua ni. Sebab dia lebih sesuai dengan kita kata medical punya ni kan, explanation. Sebab macam disebut kat sini lah. Sebab apa pintu rahim ketika mengandung ni pintu rahim tu tutup, jadi tak sepatut darah keluar. Okey, tak sepatutnya darah keluar. Jadi saya kata tidak ada masalah pun doktor nak pegang dengan pendapat yang kedua ke pendapat yang pertama ke, saya tak kisah. Tetapi bila ajar orang tanya Ustaz ni darah apa ni? Kalau kita mengajar mazhab Syafi'i, kita kena terang dia mu'tamad mazhab ialah haid. Tetapi pendapat yang kedua dalam mazhab kata bukan haid. Okay, kena terang. Baru jadi amanah ilmu. Okey, ini amanah dalam ilmu ni amanah. Okey, untuk terang pendapat yang muktamad tu ialah amanah. Contoh, saya bergaduh dalam grup kan. Kemarin tentang masalah musafir kan. Memang dalam kitab sebut orang yang mana dia musafir selepas daripada subuh hari Jumaat, kalau dia tahu bahawasanya dia tak boleh solat Jumaat, maka musafir dia tu haram. Jadi ada seorang sahabat lah ustaz, dia tulis dekat Twitter kan. Jadi ada orang-orang ni macam ni lah, macam overreact lah. Kan, overreact. Ni apa ni tulis macam ni kan? Dah memang mazhab sebut macam tu, dalam kitab sebut macam tu. Yang nak react lebih-lebih buat apa? Kan? Awak tu yang tak tahu kenapa. Tapi bukan ada pendapat kedua. Okey, memang ada pendapat yang kedua. Nak amal dengan pendapat kedua pun tak ada masalah. Tapi jangan salahkanlah orang terangkan benda yang muktamad. Sebab memang dalam mengajar orang kena ajar benda yang muktamad. Okay, so benda tu dia kata Allah ini menyusahkanlah pendapat ni. Kita ni nak beramal ikut Allah Ta'ala ke ikut kita? Kan? Kita ni nak beramal, akhirnya orang beramal ikut nafsu. Memang sengaja pilih kan untuk tak solat Jumaat dengan musafir. Akhirnya nampak nafsu. Sedangkan awak boleh je, ada je pilihan lain kan. Untuk boleh solat Jumaat tu tak nak pilih juga untuk tak nak solat Jumaat. Memang kita tahu pemalas. Cakap je lah pemalas. Kalau pemalas cakap pemalas, jangan tak payah ni ada khilaf. Cakap awak pemalas. Sebab orang yang asal agama ni dibina atas ketakwaan. Asal agama dibina atas azimah, atas pemberatan. Okey, rukhsah ni datang bila kita susah, itu je. Kan, bila kita terdapat masyaqqah. Tapi kalau memang awal-awal kita memang nak semua senang, maka tak payah beragama.
Kan? Memang kita ni dikira tak ada agama. Sebab tu ulama kata tatabu'ur rukhas haram. Okey, ni tapi orang tak faham kan. Saya pun malaslah nak cakap dengan geng-geng liberal ni kan. So tak apa, biarlah. Kan? Saya anggap liberal lah walaupun semua sembang agama kan. Tapi otak tu otak liberal lah dan belajar pun semua daripada luar negara kan. Tak ada lah saya nak kecam orang belajar luar negara, tak kisah pun. Kan mak ayah saya pun belajar luar negara juga, tapi tak adalah kita nak memandai-mandai dalam masalah syariat ni. Kalau kita tak belajar, jangan mandai-mandai lah. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Ni minta maaf lah, marah sikit pagi-pagi ni. Tapi saya memang masalah orang nak cakap di luar bidang dia. Payahlah. Kan, payahlah. Ibu mengandung keluar darah dari mula dia tahu mengandung sehingga kandungan 5 bulan darah stop. Maksudnya keluar darah berterusan ke apa Puan Mariam? Tak faham tak tu. Maksudnya darah berterusan ke atau setiap bulan keluar macam darah haid kemudian berhenti kemudian keluar lagi bulan depan ke macam mana? Soalan tu tak komplit. So tak tahu nak jawab macam mana. Pada bulan April lepas. Okey. Pertama, dari 16 sampai 29 tu tak lebih 15 hari. Jadi semuanya haid lah. Kenapa tak ada masalah lah. Kan? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Baru 14 hari. So semuanya haid. Semuanya haid. Kemudian bermula 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tu tak haid lagi. 10 tu tak haid lagi. 10 Mei tu tak haid lagi. Dia kena cukup 4 hari lagi. 11, 12, 13, 14. Lepas 14, 15 hari bulan maksudnya hari ni lah, baru boleh haid baru. Okey. Tapi itu pun dengan catatan. Kena tengok jam tu. Kena tengok jam. 25 tu jam dia pukul apa? 25 jam tu pukul apa? Berhenti 29 tu jam pukul berapa? So baru tahu 14 hari bulan ke 15 hari bulan Mei dia punya maksimum 15 hari tu. Okay. Ustaz. Walaupun pada 10 hari bulan Mei tu darah yang keluar tu adalah darah merah. Tak kisah. Maknanya bukan haid dah ya? Bukan. Sebab tak cukup 15 hari. Okey. Lepas tu yang masa saya darah yang kuning tu pada 25 hingga 29 tu masih haid. Haid lah, maknanya tak perlu qada solat. Tak perlu. Okey. Terima kasih Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Berterusan kalau berterusan tak daya lah, ada darah istihadah lah di situ. Lepas tu apa soalannya? Sebab soalan tu tergantung nak tanya ibu mengandung keluar darah. Lepas tu apa soalan dia? Okey. Soalan dia tu tak ada. Apa soalan dia? Dia kena semayang ke? Dia kena qada ke? Dia kena buat apa ke? Tak. Soalan dia apa Puan Mariam? Tak jelas. Soalan tu tak komplit. Dia main kat luar. Bawa dia keluar. Boleh buka mikrofonnya Puan Mariam. Panjang nak tulis tu lambat. Boleh buka mikrofon? Tak boleh? Tak ada. Tak ada. Saya terus je lah. Okey. Kat mana tadi? Okey, sabda Rasulullah. Okey, selesai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ni saya yang tanya ni. Isteri saya sebelum ni dia mengandung. Dia mengandung tu dalam sebulan tu dekat tu dia darah keluar sampai 5 bulan. Dia panggil jumpa doktor cakap darah hamil mengandung bunting pelamin ke. Tapi darah tu berterusan sampai 5 bulan. Okey. Macam mana tu? Masa 1 hingga 5 bulan tu macam mana situasi dia tu? Dia sama je. Kita punya kaedah kita, bila orang keluar darah, pertama sekali kita akan hukum haid.
Okey, pertama sekali kita akan hukum haid. Bila dia dah lebih daripada tempoh haid, kita akan tengok baliklah sifat darah tu. Darah tu mana yang darah haid, mana yang istihadah. Sebab bila lebih 15, confirm istihadah. Okey. Bila lebih 15 hari, confirm istihadah. Ni tambah sampai 5 bulan atau 4 bulan kan. Bulan pertama sampai bulan kelima, maksudnya dalam 4 bulan atau 5 bulan lah. Saya pun tak tahu nak kira tu. Jadi Ustaz, maknanya kalau dalam masa 5 bulan tu, maknanya kita ambil 15 hari darah haid, 15 hari darah istihadah ke macam mana? Oh, tak betul. Betul. Tak betul. Sebab dia berterusan. Tak betul. Tak boleh macam tu. Kiraan dia macam mana? Panjang tu nak cerita. Sebab kita tak masuk bab dia lagi. Okey. Jadi cuba jawab. Contoh saya bagi soalan. Okey, saya bagi soalan. Ni sebab dah keluar soalan ni, saya nak tunggu bab ke-7 baru saya nak bagi. Tapi sebab dah tanya, saya bagilah dulu soalan tu. Sekejap. Sekejap. Tak dah lama berlaku 2 kali. Okay, soalan ni memang soalan yang biasa saya tanyalah. Okey. Okey. Okey, nampak slide ni? Okay, Wawa melihat darah selama 20 hari. Berapa hari haid Wawa? Cuba jawab. Bagi dia letak atas tu tinggilah, dia takut ni. Berapa hari? 15. Panju 15. Okey, yang lain? Yang dalam Facebook, cuba jawab. Kena tulis. Siapa yang ada ni? Ni ramai ni, ada 18 orang dalam ni. Tolak saya 17 orang. 15. Kena kira jam keluar haid dulu. Ni dia keluar berterusan. Tak berhenti-berhenti. Keluar tu macam pilih air pula. Okey. Okey. Banyak jawapan Puan Ju ni. Sekejap 15, sekejap kena tengok. Sekejap kena kira. Allah. Ustaz, sebab Ustaz kata kan, walau apa pun kita kena kira jam keluar tu dia pukul apa sampai pukul apa. Lepas tu sehari tu ada ini kat keluar je, dia tak boleh berhenti-berhenti. Keluar 20 hari tu keluar straight lah. Tak ada berhentinya. Okey, baik, tak apalah. Baik, siapa yang jawab 15? Siapa yang jawab 15 kata guru saya ni bid'ah tau, bid'ah. Khurafat orang Melayu. Guru saya kata khurafat orang Melayu. Hari tu saya tulis benda ni dalam Facebook kan, mengamuk muslimat kan. Saya kata dia khurafat kan. Tapi inilah khurafat dia. Jawapan dia apa? Jawapan dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tafsil. Ada perincian. Ni jawapan dia. Kalau Wawa ni orang pertama kali datang haid dan dia boleh beza sifat darah, maka haid dia ialah yang kuat. Yang lemah tu istihadah. Kalau dia pertama kali datang haid dan dia tak boleh beza sifatnya, maka haid dia sehari saja. Sehari. Bukan 15. Kalau dia ni dah ada adat dan dia boleh beza sifat darah, dia kena bezakan. So darah yang kuat itu ialah haid. Yang lemah tu istihadah. Dan kalaulah dia itu dah ada adat dan dia tak boleh beza, maka dia kena pakai adat dia. Okey. Ingat tak tadi saya sebut tentang masalah warna-warna tadi? Di sini penggunaan dia. Contoh, dia tengok 20 hari. Contoh, Wawa ni tengok 20 hari. So kita kena tanya. Pertanyaan kita kena tanya kat Wawa ni. Wawa, boleh beza tak sifat darah? Oh, Wawa kata boleh. Saya nampak 5 hari yang pertama warna hitam. Kemudian baki sampai 20 hari ni semua merah. Maka haid dia berapa? Haid dia yang hitam 5 hari ini sahaja. Bukan 15 hari. Daripada hari ke-6 sampai hari ke-15 ni, dia kena qada balik semayang-semayang dia yang dia tinggal. Yang ni ramai orang perempuan tak buat. Yang ni ramai orang perempuan tak tahu. Sebab tu kita kata dia khurafat orang Melayu. Jangan main. Okey. Salah. Ya, sebab apa? Bila dia anggap semua 15 tu ialah haid, maka ada solat-solat yang dia tak ganti ni.
Siapa nak tanggung dosa-dosa tu? Ramai orang ajar macam ni. No. Baba tengah teaching, okay? Alright, go. Yeah, you main ngaji. Okay? Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham tak? Dia bukan semudah 15 hari haid, 15 hari suci. Tak, memang betul maksimum haid tu ialah 15 hari. Tapi bila dah masuk istihadah, kaedah tu kena hold dulu. Dia kena tambah syarat-syarat yang lain lagi. Dia ada kaedah yang lain. Sebab tu saya jarang lah, saya tak nak. Saya macam mana, biasanya saya tak akan jawab soalan tu kecuali dah masuk bab dia. Sebab tak masuk bab lagi, tapi sebab benda tu praktikal kan. Soalan ni soalan yang praktikal. So saya jawab lah benda yang real situation kan. Kalau orang tanya benda tu tengah tak berlaku, saya tak malas nak jawab. Tapi jawapan ni macam ni. Okay. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, memang. Sebab masalahnya solat ni, solat. Kita tak kisah sangat masalah warna ke apa tu, tak kisah sangat. Tapi masalahnya awak tak qada solat yang awak wajib qada ni. Selama berapa hari ni? 6 hari ni kan? 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai itulah 10 hari tu nak kena qada tu. Kan? 10 hari nak kena qada. Siapa nak tanggung dosa-dosa yang tak qada banyak-banyak tu? Sebab ramai yang menganggap 15. Saya memang jumpa ramai. Anak murid saya, kawan-kawan dia orang selalu tanya, Ustaz, bukan 15 ke? Tak. Mana ada 15? Boleh tak jadi 15? Boleh. Macam mana contoh? Dia boleh jadi 15 dengan dua situasi. Pertama, memang dia tengok 1 sampai 20, tanya dia warna macam mana? Saya memang nampak 15 hari hitam. Bakinya merah. Okey, yang ni betul. 15 hari ni semuanya ialah haid. Okay, ini satu situasi. Ataupun, ini masalah kedua, saya tak terang lagi. Masalah, sama gak, dia tengok 20 hari. Kita tanya dia, boleh beza tak warna? Tak boleh. Semua merah belaka, tak ada beza pun. Kan saya sebut tadi, bau ada beza tak bau? Bau pun semua sama. Ada beza tak pekat ke cair ke? Tak ada, semua sama. Okey. Ketika itu macam mana nak hukum merah ni? Kita akan hukum adat kalau dia ada adat. So adat awak berapa? Kalau 7 hari je lah haid. Bakinya hari ke-8 sampai 15 ialah istihadah. Kalau adat dia 15, kita kata 15 lah haid. Tapi kebanyakan orang kita tak sampai 15. So nampak tak? Bukan senang 15 tu haid semua, lepas tu 15 lagi istihadah. 15 haid, 15 istihadah. Tak betul. Tak betul. Okey, boleh. So kembali kepada soalan Tuan saya tak pastilah tulis nama tu Puan Mariam. Tapi yang suara tadi laki kan? Saya tak pastilah. Suami Puan Mariam lah kan. So suami Puan Mariam kena tanya balik isteri, boleh beza tak sifat darah? Ini sebab tu saya sebut tadi di awal kelas tadi, kena catat. Biasanya orang perempuan tak catat pun. Kan? Tak catat pun. Ataupun catat lah tapi macam tak tengok betul-betul lah kan. Perubahan-perubahan warna merah je, semua merah je kan. Dia tak tengok. Okey. Dan ini akan jadi masalah bila lebih parah dalam masalah nifas. Sebab nifas lama 60 hari. Ada orang yang kena qada nifas 60 hari kan. Kena qada sembahyang 60 hari lagi teruk. Kan? Sebab dia tak boleh beza sifat darah, jadi kita akan ambil sekurang-kurang nifas dia sehari bukan sehari, 1 saat je. 1 saat memang tak ada solat lah yang dia tak boleh tak ganti kan, semua kena ganti. So itu masalah lah. Saya tak tahu nak emphasize macam mana pentingnya belajar benda ni. Tapi kena terima kasih lah dekat sekolah Syakirin sebab buat kelas ni. Okay. Dan yalah tak ada orang nak explain penting ada solat sah, ada solat batal ni. Dan saya tak cakap, ada orang kata ni tak pernah pun ada orang ajar betul ke Ustaz ajar ni. Saya tak payah percaya saya. Kan? Sebab tu saya mengajar pakai kitab. Apa yang saya sebut ni semua ada dalam kitab. Cuma tak sampai bab dia lagi lah. Kan? Mana ni? Okay. Okay, kita kena pergi tengok bab pelajaran yang belakang tu. Ni pelajaran 6 kan. Pelajaran 7. Ni. Kita nak tengok kat pelajaran 7 ni. Jauh lagi lah. Okey. Dia tengok ni syarat tamyiz. Ini orang pertama kali datang dan dia boleh beza sifat darah dekat sini. Okeylah tuan-tuan, puan-puan semua yang dah biasa datang kan. So dia masuk yang ketiga. Sebenarnya yang ketiga dengan pertama ni sama je. Apa dia kena buat? Dia kena darah dia yang kuat adalah haid dan darah yang lemah ialah istihadah walaupun tempohnya lama tempohnya.
Okey, walaupun tempoh yang lama. Contoh dia nampak 5 hari haid lagi 3 bulan tu semua 5 hari merah lagi 3 bulan tu semua kuning. Ataupun 5 hari hitam lagi 3 bulan tu semua kuning. Jadi 3 bulan tu semua suci. 3 bulan semua suci. Yang 5 hari hitam tu je ialah haid. Nampak tak? Bukan senang hukum 15 hari macam tu je. Tak betul. Okey. Ustaz, Ya sekejap. Tak habis lagi explain. Sekejap lagi tanya. Jadi apa saya nak sebut? Ni dia ada syarat-syarat tamyiz ni semua ni. Jadi kita banyak lagi lah nak kena belajar tu. Okey. Dia banyak lagi nak kena belajar. Saya tak nak explain panjang-panjang lah. Cuma kembali kepada persoalan tadi. Apa yang perlu dibuat? Itu soalan. Itu yang paling penting sekali. Apa yang perlu Tuan dan Puan Mariam ni kan. Suami Puan Mariam dan Puan Mariam lah. Apa yang perlu dibuat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekejap. Okey. Apa yang perlu dibuat? Pertama, tengok balik sifat-sifat darah. Daripada permulaan tu. Boleh beza tak boleh beza? Okey. Boleh beza ataupun tidak boleh. Tidak boleh beza. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang perlu dibuat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak boleh beza, maka kembalikan kepada adat. Itu cara dia. Kembalikan kepada adat. Okey, adat biasa berapa hari? 7 hari. So 7 hari haid. Suci berapa hari biasanya? Oh tak ingat. Okey, tengok bulan lepas. Bulan sebelum ni mengandung tu. Macam mana? Bulan sebelum mengandung, haidnya 7 hari, sucinya 40 hari. So 40 hari lah. So kitaran yang akan kita guna ialah setiap 7 hari haid, 40 hari kemudian suci. 7 hari kemudiannya haid, 40 hari kemudiannya suci. Selagi darah tu berterusan. Okey, kalau darah tu dah berhenti, tak apalah, berhentilah. Okey. Boleh faham tak Tuan Puan Mariam? Faham tak kaedah tu? Tak faham ke? tak ada respon pun. Alamak. Saya ni payah juga kalau orang lambat respon ni. Dia tak dengar apa saya cakap tu. Dia dengar tak? Dengar kan? Saya takut masalah internet pula. Okey, dapat? Okey, sila sila Puan Ju. Okey. Ustaz, macam masalah saya tadi tu, saya tanya Ustaz tu sebab saya tak pernah lagi berlaku period terlalu lama macam tu. Sebab biasanya saya ni 8 hari je. Tapi pada bulan lepas tu, saya datang daripada 16 hingga 29 tu, saya jadi muskil sebab 25 hingga 29 tu darah kuning. Okay. Sebelum ni memang darah warna dia jelas lah, warna merah dan hitam tu. Okay. Sebab tu saya tanya Ustaz, lepas tu macam pusingan pula tak cukup 15 hari suci kan. Maknanya hari ke 11 macam 11 hari pusingan selepas 29 tu saya dah datang. Dan warna darah tu merah. Dan ada ketul-ketul lah tu sebab saya nak pastikan macam period saya yang bulan 4 dengan yang sekarang ni. Yalah, kita tak ada masalah. Benar, kaedah dia macam tu. Kaedah dia selagi darah tu tak lebih 15 hari, maka darah semuanya ialah haid. Yang saya sebut dah tadi. Betul tak? Selagi tak lebih 15 hari, maka semuanya haid. Itu yang pertama. Yang kedua, bila next darah keluar, maka dia kena suci 15 hari pula. Selagi tak cukup suci 15 hari tu, maka darah tu tak boleh nak dihukum sebagai darah haid. Itu je. Walaupun dia kuat. Walaupun dia lebih kuat daripada last darah kita tu. Tak kisah. Kita still kena cukupkan suci 15 hari tu. Okey? Boleh? Faham? Okey, faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Puan-puan jangan, saya nampak masalah orang perempuan, kenapa dia susah nak faham masalah ni. Yelah, satu sebab dia alami. Orang lelaki dia tak alami. So dia senang, dia pegang kaedah je. Kebanyakan orang perempuan sebab dia rasa macam tapi yang ni saya nampak, yang saya rasa yang ni lah haid. Tak, dia tak pakai rasa-rasa. Okey, dia tak pakai rasa-rasa. Pegang dengan kaedah. Kaedahnya ini dah boleh hukum haid ke belum? Tak boleh lah. Boleh tak? Faham tak? Sebab saya tak okeylah kalau kita nak kata tapi dia memang macam sifat haid Ustaz, dan doktor pun kata okey, doktor kata haid, saya tak kisah. Masalahnya nak hukum semayang ke tak semayang, itu yang kita nak bahas dari sudut fiqh.
Ya, Okey. tu saya tanya Ustaz tu sebab saya sama solat. Ada kawan saya doktor. Dia tanya macam mana ni kan. Doktor cakap lain kan. Ulama cakap lain. Saya kata memang tak ada masalah pun. Cumanya kena bezalah. Kalau awak nak tanya tentang sihat ke, sakit ke, tanya doktor lah. Tapi kalau nak tanya semayang ke tak semayang, tanya ulama. Jangan datang, Ustaz, saya ni darah saya keluar warna kuning. Saya ni sihat tak sihat? Jangan tanya Ustaz. Ustaz tak tahu nak jawab. Tanya doktor lah. Okey, tanya doktor. Tapi awak nak tanya, saya ni kena semayang ke tak kena semayang? Okey, itu tanya Ustaz. Itu baru tanya Ustaz. Okey, Ustaz dia punya hukum, dia punya kerja dia ialah nak tentukan dah awak ni kena semayang ke tak semayang. Dan di situlah pun poin belajar masalah haid ni. Kalau tak, Ustaz pun tak kisah awak nak keluar warna apa ke, warna pelangi ke. Kita tak, itu masalah orang perempuan, pandai-pandai lah. Tak, kita tak masuk campur. Tetapi ini masalah ibadah. Kan? Isunya ialah masalah ibadah. Jadi sebab itu kita tolong explain lah. Dan kita tolong bagi manhaj cara macam mana nak keluarkan hukum. Okey? Cara macam mana nak keluarkan hukum. Nak hukum ini darah apa. Walaupun doktor kata ini darah haid, tapi dari sudut hukum tak boleh nak hukum darah tu haid. Tak boleh nak hukum darah tu darah haid. Maka tak boleh haid lah. Okey? Tak boleh haid, kena semayang. Tapi kalau ini ialah darah haid, doktor kata ini bukan haid ni kan, ni penyakit ni. Dah tak kisahlah. Doktor nak kata apa pun, kita kata ni haid. Jadi awak boleh tak semayang. Kan? Awak boleh tak semayang. Itu poin dia. Boleh tak? Faham tak? So jangan pening-pening kepala. Okey. Oh saya biasa tu kita tak kisah. Selagi dia tak lebih 15 hari dia tak ada masalah. Okey. Cuma mungkin masalah dari sudut kesihatan lah. Itu tanyalah doktor, jangan tanya ustaz. Okey. Ustaz mana tahu kan awak makan tak betul ke apa ke kan. Ni banyak makan lemang ke, banyak makan apa ni? Rendang ke apa tu, darah macam tu ke. Mana ustaz nak tahu? Kan? Faham tak? Boleh? Ini Puan Maria tak jawab lagi. Faham ke tak faham tu saya pun tak tahu. Kalau tempoh suci genap hari ke-15 keluar darah coklat, adakah dikira haid? Suci tu dah cukup 15. Dah cukup 15 keluar darah coklat samalah. Haid lah. Kalau warna kuning pun haid, coklat apatah lagi. Okey. Kalau kuning pun haid, coklat apatah lagi. Lagi tak ada masalah. Okey? Boleh? Boleh doktor? Ni tulis doktor ni memang betul doktor. Dr. Siti Aisyah. Ustaz. Gimana? Suami Maria ni. Nak tanya ni. Macam ni nak tanya pasal darah yang keluar itu hari yang masa mengandung tu ya. Tanya macam ni. Okey, situasi sekarang ni dah dua kali berlaku macam tu waktu mengandung anak tu 2 kali. Jadi 1 hingga 5 bulan tu memang sembahyang macam biasalah. Okey. Darah tu pun keluar warna macam biasa, merah, apa hitam tu. Dia berterusan macam tu. Okey. Sampai stop 5 bulan tu. Okey. Istilah semayang lah, waktu pun semayang macam biasa dapat yang punya darah mengandung. Macam mana situasi tu? Nak kiraan hukum dia macam mana kiraan dia sebenarnya yang sebetulnya? Dah, okey. Saya tak boleh nak jawab hukum kiraan sebenarnya sebab saya tak tahu sifat darah tu macam mana. Saya tak tahu dia punya adat dia macam mana. Oh, nombor ahli daurah. DR tu daurah. Saya ingat ke doktor. Okey. Sorry. Jadi saya tak tahu nak hukum tu sebab saya tak ada maklumat adat zaujah tuan tu berapa kan. Dia punya adat kitaran dia berapa. So saya pun tak boleh nak hukum. Tetapi paling tidak kita kata kalau kita pakai pendapat yang kedua dalam mazhab, maka tak ada masalah lah semayang tu. Kira kita tak berdosa lah semayang waktu darah keluar. Dia punya isu dia ialah kita nak hukum kita buat ibadah dan tak buat ibadah ni berdosa ke tak berdosa. Itu dia punya main point dia. Kan? Kalau kita kata dia itu ialah ada sebahagiannya haid, ada sebahagiannya istiadah, kalau kita semayang juga waktu haid itu kan berdosa. Tetapi sebab dia dah sebut condition dia ialah dia tengah mengandung. Jadi ada memang pendapat yang kedua dalam mazhab kata memang semua darah yang keluar time tu memang bukan darah haid. Okey, tak apalah. So tak berdosa lah. Tapi kalau kita nak kira juga, saya pun tak tahu macam mana nak explain. Sebab saya tak tahu adatnya berapa ataupun tak tahu sifat tu macam mana. Okeylah kita kata sifat tu tak tahu. Okey, kita adat berapa? Adat ni maksudnya kitaran, cycle. Sebab cycle orang tak semesti 30 hari.
Ada orang kurang, ada orang lebih. Betul tak? Ustaz. Ha. Jadi Ada kita nak kira adat lah, macam cik saya ni adat uzur dalam 12 atau 13 hari lah, kira Okey. lah macam ni. Lepas tu darah pun tak hitam. Kena hitam-hitam tu taklah pekat. Kena dia sekali. Darah merah lepas tu hitam. Okey. Macam tu sampai ke seterusnya. Alright. Ada beza tak antara maksudnya hitam merah tu? Ada hari yang hitam, ada hari yang merah ke ataupun dalam sehari tu bercampur-campur? Hari pertama, kedua tu akhirnya hitam sekali dengan merah. Okey, lepas tu Yang seterusnya merah. merah je. Jadi biasanya, bukan biasalah. Kita akan kata yang hitam itu saja yang haid. Yang merah tu semua istihadah. So kalau sehari lah, 2 hari je lah haid. Baki tu semua istihadah. Situasi waktu time mengandung keluar darah ke macam mana tu Ustaz? Situasi mengandung keluar darah maksudnya? Ini macam saya 5 bulan tu datang pendarahan kan. Okey, faham. Dia macam Jadi situasi tu maksudnya nak tanya apa? Faham tak? Soalan saya faham darah tu keluar waktu mengandung. Okey. Jadi nak jawapan apa? Macam ni Ustaz kata. Okey, sekarang ni situasi dalam masa 5 bulan tu, hari pertama kedua tu biasa permulaan tu jadi darah dia hitam nak ke merah 2 hari. Okey. Jadi seterusnya dia merah macam biasa je. Adakah Okey. dalam masa 5 bulan tu 2 Ha. hari tu je ke haid kira ke seterusnya darah istiadah sampai 5 bulan ke macam mana? Yelah. Kalau maksudnya dalam 5 bulan tu yang keluar darah tu 2 hari yang pertama tu je yang hitam nak ke merah, kemudian sepanjang-panjang 5 bulan seterusnya tu semuanya merah belaka. Haid dia yang 2 hari tu je. Terima kasih. Betul lah tu. Betul. Tapi kalau bulan pertama dalam 5 bulan tu 2 hari pertama tu ialah merah, hitam ke merah. Bulan kedua daripada 5 bulan tu pun sama, awal bulan tu hitam ke merah. Maksudnya setiap awal bulan tu dia haid lah. Yang lain tu baki tu ialah istihadah. Macam tu kira dia. Boleh faham? ini situasi kena tengok atas darah lah Ustaz. Kena tengok. Memang kena tengok. Sama macam uzur juga lah. Kita tengok situasi darah ke. Kalau uzur biasa tak ada isu. Bukan tak ada isu. Masalah istihadah ni dia tak semesti sebab mengandung saja. Hari biasa pun kita kena tengok juga. Cumanya kalau darah itu tidak ada masalah untuk dihukum haid, kita kata dia haid lah. Okey, contoh. Kita dah suci 15 hari daripada darah sebelum ni. Tiba-tiba hari ni keluar darah. Okey, hari ni nak hukum darah apa? Kita akan kata hukum darah haid lah. Tak kisah warna dia apa pun. Macam soalan Puan Siti Aisyah tu kan. Saya dah suci 15 hari ni keluar darah coklat. Nak haid ke tak? Haid lah. Haid. Kita akan hukum dia haid. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia bukan sebab kita mengandung ke nak tengok warna ni. Tak. Orang tak mengandung pun kena tengok juga. Cumanya dia cukup tak syarat nak hukum haid. Syarat nak hukum haid ialah darah tu cukup 24 jam, tak lebih 15 hari dan dia dah suci 15 hari daripada darah sebelum ni. Itu je syarat dia. Okey. So kalau cukup semua syarat tu, sekarang keluar darah. Maka darah ni hukum darah haid lah. Boleh? Faham tak? Ya, kita berharap. Tak faham ke? Ustaz. Allah faham dah. Faham? Okey. Alright. Okey, tak apa. Ustaz. Ada soalan lagi ke? Dia salah. Tak ada dah. Okey, asal duduk dia. Okey, boleh. Jadi dia punya kaedah dia macam tu je. Dia masalah istihadah ni, dia panjang lah lagi nak cerita. Tapi secara mudahnya bila darah tu lebih je 15 hari, maka kaedahnya macam tu. Ataupun kalau dia darah tak lebih, bukan darah tak lebih 15 hari, darah dah keluar sebelum suci cukup 15 hari macam soalan Puan Ju tadi, pun darah tu tak boleh hukum darah haid. Dia hukum darah istihadah juga. Okey, cuma kita tak panggil masalah istihadah lah, kita panggil masalah tu masalah baki suci. Okey, nanti dia akan sebutlah nanti dalam pelajaran ke-7 nanti dia akan sebut di awal tu sebelum masuk bab istihadah. Dia ada masalah baki suci. Alaiha baqiyatut tuhur. Ke atas perempuan ni ada baki suci yang dia perlu sempurnakan. Okey, so saya tak explain dulu masalah tu.
Cuma daripada soalan sebelum-sebelum ni pun kita dah pernah sebut dah masalah tu, insya-Allah. Tapi nanti kita ulang-ulang lagi lah, jangan risau. Okey. Boleh, tak ada masalah. Boleh eh? Ustaz. Ha. Satu lagi situasi satu lagi situasi macam ni. Ya, sila. Kita nak hukum darah tu haid, contoh apabila dah keluar darah start hari ni, contoh tengah hari Zuhur keluar darah. Tu kita hukum darah haid ke nak tunggu sampai 24 jam baru kita Tak, terus hukum. Terus hukum. Bila darah tu dah keluar, jap, dia dalam pelajaran seterusnya ni. Jap. Kalau dah ada buku, sebab tu saya selalu ingatkan cuba dapatkan buku lah. Ni. Bila waktu kita nak hukum ni? Ni. Muka surat apa ni? Muka surat 28. Pelajaran ketiga muka surat 28 ni dia kata apa? Kami hukumkan seorang wanita mengalami haid dengan melihat darah pada waktu berkemungkinan berlaku haid. Macam tu je. Bila dah cukup waktu untuk keluar haid, maksudnya dah suci 15 hari minimumnya sebelum daripada darah sebelum ni, maka darah hari ni dah boleh hukum haid bermula daripada tengok darah tu lagi. Dia tak perlu tunggu 24 jam. Okey, dia tak perlu tunggu 24 jam baru nak hukum. Tak. Dia bila dah keluar darah terus hukum. Bila dah hukum 24 jam terus hukum. Terus hukum darah itu ialah darah itu ialah darah haid. Dia kaedah dia macam ni. Al-wasail hukmul maqasid. Dia ada kaedah. Al-wasail hukmul maqasid. Dia contoh macam ni lah, contoh macam ni. Okey. Tuan-tuan nak pergi, contohnya lah tuan Puan Mariam kan. Bunyi macam orang Kelantan kan, betul? Ke saya salah ke Terengganu? Kelantan kot. Saya rasa Kelantan lah. Faham. Bunyi macam Kelantan je. Sepadang Kemaman. Sepadang. Okey. Tak apalah. Saya pun tak tahulah Pahang bunyi macam mana kan. Okey. Kita orang KL. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Katalah tuan nak balik kampung kat Pahang. Kerana Lipis lah kata Lipis. Lipis boleh jamak lagi? Boleh lah contoh. Okey, kita nak balik Kuala Lipis. Ni Cerating. Cerating. Jauh sikit. Okey. Jadi nak balik ke Cerating tu daripada sekarang ni contohlah duduk KL kan. Dari KL ke Cerating katalah dalam 100 kilo. Betul? Jadi kita ni nak balik Cerating. Kita jalan daripada KL dah sampai dekat tol Gombak tu kan. Boleh tak kita nak solat jamak qasar? Dah masuk Zuhur. Boleh tak nak solat jamak qasar? Cuba cerita sikit. Boleh tak? Boleh tak? Soalan. Boleh. Asal tu? Boleh. Dah boleh sebab dah keluar dari kampung macam mana kira? Tapi kan tak cukup lagi 2 marhalah. Kita ni nak jamak kena 2 marhalah. Kena 90 km. Dari KL sampai Tol Gombak tu tak sampai 90 km lagi. Dah niat kita dah musafir, dah keluar dari mungkin dari kampung kita dah keluar. Ya, betul. Tapi kan tak sampai 90 lagi. Tak cukup lah syarat. Macam mana? Boleh tak boleh? Yang saya belajar boleh. Kenapa boleh? Sebab dah kita niat musafir dah. Macam kita keluar tu kita dah tak tahu pergi mana. Tiba-tiba sampai dah 90 kilo. Okey. Kita tahu nak pergi mana. Tapi kan syarat musafir tu kan 90 kilo. Jadi kena tunggu 90 kilo dulu ke? Tak perlu rasa. Tak perlu. Jadi sama juga. Kalau yang tu tak perlu tunggu 90 kilo, yang ni pun tak perlu tunggulah 24 jam. Faham tak? Faham. Dia sebab kaedah dia al-wasail hukmul maqasid, nak sampai 24 jam kenalah lalu seminit dulu. Begitulah juga nak sampai 90 km kena lalulah 2-3 km dulu. Betul tak? Jadi 2-3 km pun dah hukum musafir. Begitulah juga 2-3 minit pun dah hukumlah darah tu darah haid. Okey. Hukum darah haid tu dah ada, dah terpakai. Walaupun darah tu belum hukum haid lagi. Tak cukup lah lagi sebab tak cukup 24 jam kan. Tapi hukum tu dah boleh pakai dah. Maksudnya kalau bulan puasa keluar je darah tu, baru keluar je darah nak terus makan Maggi, boleh? Boleh orang buat, tak masalah. Kan? Tapi tak cukup 24 jam lagi, tak apa. Tak apa, tak ada masalah. Okey, boleh? Okey, faham Okey, faham Ustaz. Terima kasih. Sama. Ustaz. Ya, ahlan. Kalau
keluar darah lebih 15 hari, Okey. kaedahnya bitamyiz. Kaedah Perbezaan first bitamyiz, betul. Dengan tamyiz. Lepas tamyiz, kalau tak boleh tamyiz, baru kita pakai adat. Okey, Jadi di Ustaz. situ guna adat. Adat ni tak terguna selagi tak jadi selagi tak jadi tak jadi istihadah. Tapi mesti kita kena ambil perhatian lah adat kita ni. Adat ni. Tapi orang biasa bila sebut adat ni, orang terlampau mudah sangat. Maksudnya adat ni dia kena tengok pada kadar waktu dan juga dia punya kadar waktu suci dia. Sebab adat tu ialah adat kitaran, bukan sekadar adat haid saja, tak. Adat haid dan suci. Dia adat haid dan suci. So itu dia benda yang nak kena tengok lebih sikit lah. Ramai orang tak ambil perhatian masalah suci tu. Orang ingat ada, saya biasa haid 7 hari. Suci berapa? Suci kadang-kadang kan berubah. Ada kadang-kadang bulan ni 30, kadang-kadang bulan tu 23, kadang-kadang 24 kan, kadang-kadang 25 hari. Kadang-kadang tak menentu kan, kadang-kadang datang lambat sikit darah tu kan. Jadi adat dah berubah, adat suci tu dah berubah. Walaupun adat haid tu mungkin sama kan. Adat suci boleh berubah. Adat haid pun boleh berubah. Jadi dia kena tengok, tahulah apa yang latest sekali. Apa yang latest sekali. Ustaz, yang Boleh? kedua Ustaz, Yep. dalam kita nak menentukan hukum, contoh kita tak pasti darah tu darah sebab apa, jumpa doktor. Okay. Bukan ke kita menentukan hukum itu mengikut keputusan jenis sakit berpandukan pada statement doktor. Betul? Jadi macam mana kita nak separate doktor, hukum-hukum. Okay. Tapi kita nak menentukan hukum mengikut keadaan sakit kita tu. Okay, betul. Nak kira macam mana Ustaz? Dia macam ni. Pertama, sama lah masalah orang mengandung kan. Soalan ni anda tanya juga kat Maulana Lutfi. Jadi guru-guru kita, dia sebut apa? Dia kata pertama sekali, bila kita nampak darah, selagi dia itu ialah waktu dia keluar tu dalam kaedah dah cukup dah syarat. Maksudnya dia dah suci 15 hari daripada sebelum tu. Darah tu cukup 24 jam. Maka sebenarnya kita boleh hukum darah tu ialah darah haid. Initially. Tetapi bila kita pergi jumpa doktor, doktor kata, oh tak, sebenarnya awak ada luka ni. Darah ni ialah daripada darah luka, bukan darah daripada rahim. So kita tahulah itu penyakit. Kan. Kita tahulah kita penyakit. Jadi kita hukumlah penyakit. Kan. Tetapi walaupun macam tu, guru Habib Ali Bakir dia kata apa ketika mengajar apa ni. Dia kata contoh kan darah orang yang haid kan, darah orang yang mengandung, darah haid, darah yang keluar bagi orang yang mengandung. Memanglah kita kata mungkin dari sudut medikal doktor kata dia bukan darah haid. Tetapi fuqaha menghukumkan dia itu darah haid. Jadi beza, dia ialah darah haid dan hukum haid diberi kepada darah tersebut. Jadi dia ada beza di situlah. Jadi kita kata biasanya orang yang mengandung ni tak sepatut keluar darah. Tapi kalau dia keluar juga, darah tu boleh tak diberi hukum haid? Jawapannya boleh. Kalau dia cukup syarat. Walaupun mungkin dia sebab rahim kat bawah ke apa kan. Kita kata dari sudut hukumnya boleh diberi hukum haid. Tapi kalau memang dah tahu memang macam ada punca-punca lain, penyakit dan sebagainya, maka kita kata dia itulah darah boleh dikatakan darah penyakit lah. Tak ada masalah. Tapi berbeza pula dengan masalah, contoh ada juga anda jumpa dia dah keluar darah lebih daripada 15 hari contoh tapi doktor kata darah tu masih haid lagi. Macam mana? Kan ni masalah juga. Masalah datang mana? Jadi kalau doktor kata masih haid dan kita kata masih haid, maka menyebabkan dia tak payah semayang. Jadi dia tak payah semayang lebih daripada 15 hari. Mana boleh? Kan? Di situ pun kita nak kena tengok juga. Okey. Jadi kita kata okey, doktor nak kata dia haid ke doktor nak kata dia apa, kita tak kisah. Tetapi dari sudut hukum dia boleh tak semayang tu 15 hari je. Lebih daripada tu tak boleh. Okey, kecuali certain situasi lah. Okey. Jadi cuma kita kata dia tak boleh lebih 15 hari. Maksimum 15 hari je dalam masalah haid. Dalam masalah nifas 60 hari. Itu saja. Jadi doktor nak panggil dia darah apa pun kita tak kisah. Tapi dari sudut hukum tak boleh nak hukum dah darah tu darah haid. Walaupun mungkin dia sebenarnya normal. Cuma mungkin dia hormon dia terlebih ke apa, darah haid dia lebih. Mungkin. Kan semua tu kan ada kemungkinan. Benda ni sains kan.
Kita tak tolak benda tu. Tapi dari sudut hukum, dia kena sembahyang tak? Ya, dia kena sembahyang tak. Macam tu je lah. Nak sebut kan. Allah alam. Nak kata kita honor lah masing-masing punya kepakaran, kita tak ada masalah. Cuma nak tengok dari sudut hukum kan. Kita nak hukum apa? Betul lah. Kita nak hukum ni kena sembahyang ke tak kena sembahyang kan. Itu je. Kalau dia boleh dihukumkan tak payah sembahyang dan doktor kata memang pun macam tu, okey, tak payah sembahyang. Tapi kalau kita kata tak payah sembahyang, doktor kata suruh sembahyang dan memang ada khilaf dan masalah tu, kita nak suruh sembahyang ke pun tak ada masalah juga. Kan? Contoh macam masalah haid tadilah. Kita nak kata sembahyang juga. Dan memang ada call yang kedua pun. Dan doktor kata ni memang darah penyakit. Okey, tak ada masalah. Kan? Ini masalah tu kalau doktor kata tak payah sembahyang, sedangkan dia kena sembahyang menurut hukum. Yang tu yang problem. Kan? Yang tu yang banyak problem lah. Okey. So itu yang kena tengok lebih sikit. Hujan okey. Ustaz, Ya, Ahlan. satu lagi Ustaz. Boleh. Dalam daurah ni kita faham dengan yakin Ustaz, ada ustaz. Dia realitinya bila kita di luar dalam halaqah ilmu Ustaz, kita terbawa ataupun terikut dengan yalah doktor kata begini. Kefahaman kita tu pula bersifat tak mungkin Ustaz, tak mutamat. Jadi dari sudut hukum Ustaz, kan kalau kita kita tahu dua dosa yang tidak dicatat sebagai dosa. Pertama mu'alaf, yang kedua orang yang jauh daripada ulama ataupun ilmu. Betul? Meletak kadar jauh daripada ulama dan ilmu ini macam ni Ustaz. Maksud kata gini Ustaz, dia ada orang jenis memang jahil jauh Ustaz, jahil sangatlah pasal bab darah ni. Yalah. Menyebabkan dia terus mengikut kebiasaan kata doktor dan dia tak semayang dan sebagainya. Tapi kalau macam dah belajar ni kan, dia mula timbul macam-macam was-was dalam nak menentukan hukum semayang tu Ustaz. Yalah. Apa nasihat Ustaz? Ana pula terasa macam terlibat dalam kita tak adalah isu ni, tapi macam mana perempuan fikir kalau berada situasi ni Ustaz? Yalah. Ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni musibah kita. Tu nak cakap macam mana memang musibah lah, kan. Sebab tu kita kena taubat lah. Tu bahasa mudahnya, kita kena taubat. Kita ni banyak masalah. Saya dah mengajar benda ni kan dah 13 tahun ya, daripada tahun 2010 dulu. Daripada 2009 2010 saya mengajar. Ni dah 2002. Dah 12 tahun, 13 tahun kan mengajar. Dan memang komen yang biasa saya dapat daripada makcik-makcik ni kata, Ustaz kenapa ustazah-ustazah lu tak ajar kan? Jadi saya tak tahu sebab benda tu di pondok ada je. Tapi di dalam masyarakat ni benda yang diajar tu terlampau surface ataupun superficial. Kan? Superficial dia terlampau mudah sangat. Mudah sangat sampai macam senang betul lah. Senang sampai salah. Kan? Mengajar bahai ni senang betul sampai salah. Kan? Nampak complicated pun salah juga. Adalah ustazah mengajar saya tengok macam complicated betul tapi salah juga kan. Okey. Jadi wallah alam, kalau kita nak kata jauh daripada ulama, orang yang duduk bandar tak boleh lah nak kata macam tu. Duduk kampung pun tak boleh, kecuali kampung tu memang tak ada ustaz langsung. Jadi kita ni macam mana nak kata? Memanglah secara community tu kita berdosa ramai-ramai lah. Tu nak kata macam ni. Jadi kita semua kena taubat. Kena taubat secara berjemaah. Tubu ilallahi jami'an. Allah Ta'ala sebut kan, ayyuhal mu'minun. Bukan barangkali, memang ramai. Ada seorang makcik tu saya tolong kira, dia 9,000 solat dia kena qada. Nak kata apa? Siapa punya salah? Kan? Siapa punya salah? Satu, mungkin ustazah ajar dia tak ikut lah. Yelah, nak buat macam mana muda-muda kan. Ni okey lah buat kelas hari Ahad, hari Sabtu. Yang saya mengajar tu weekdays kan. Siapa je yang datang? Sama ada suri rumah ataupun orang dah pencin lah. Betul. Yang suri rumah pun, yang anak kecil pun tak boleh nak datang juga, kecuali yang ada semangat kan. Semangat nak berjemaah ni. Adalah datang. Kan? Tapi ramainya memang tak datang pun kan. Sebab ramainya kerja. Kemudian yang datang tu pun dia siapa pula yang mengajarnya kan. Saya ada mengajar, dia orang dah belajar dah 2 tahun sebelum tu dengan ustazah. Saya ajar masalah bab suci 15 hari ni pun dia tak tahu. Kan? Sebab macam orang kalau kita sebut dia orang tahu okey suci 15 hari, tapi
macam mana implementasi dalam tiap-tiap bulan tu. Dia tak reti. Tak pernah diceritakan betul-betul. Kan masalah baki suci macam Puan Ju tadi kan. Dah keluar dah. Okay? Dia tak tahu macam mana nak kira tu kan. Jadi saya nak kata macam mana kan? Sebab nak kata tak ada ulama, kita keliling mufti semua nak tanya soalan semua boleh. Kan? Kalau kita tak tahu kan. Tapi itulah. Akhirnya tak ada orang yang betul-betul nak ajar benda ni. Dan yalah, satu juga masalah muslimat ramai skeptikal lah. Saya banyak je kan. Masjid surau saya offer nak mengajarkan. Semua macam malu. Yalah, ada orang pun kata, yalah benda ni malu kan. Benda lain tak malu pula. Kau bergosip ni semua kan. Benda tu tak malu pula kan. Sembang ingat ni. Tapi nak belajar bab ni malu pula. Tak apalah. Carilah ustazah. Saya pun tak kisah. Kan. Cumanya macam tu lah. Belajar bagi belajar betul-betul lah. Kan. Jadi kalau kita nak kata dimaafkan sebab tak belajar, memang tak lah. Sebab benda fardu ain. Paling tidak kan masalah haid tu fardu ain. Kan? Itu pun ramai orang tak lepas. Basic daripada masalah istihadah tu pun fardu ain. Sebab benda biasa berlaku. Kan? Benda biasa berlaku. So memang kita nak kata terlepas daripada dosa tu payah lah. Tu payah. Jadi apa nak buat? Tu kena teruskan belajar. Kena sedar itu tanggungjawab kita. Saya ni banyak masih mengajar ni sebab apa? Sebab nak bagi kesedaran ke orang. Paling tidak orang ada kesedaran. Benda ni saya tak tahu ni kan, saya kena belajar. Sebab ramai orang dia rasa dia tahu. Itu problem. Ramai orang dia rasa dia dah tahu. Sebenarnya apa yang dia tahu tu salah pula kan. Dia tak tahu tu satu hal lah. Yang dia rasa dia tahu tu pun salah. Tu pun salah. Okey, yang tu yang banyak. Macam tadilah kan. Berapa hari haid? 15. Memang khurafat beramai-ramai. Kan? Memang itulah jawapan standard yang keluar. Kecuali orang yang belajar. Kan? Kecuali orang belajar. Saya ni statistik yang saya buat lah. Kan? Statistik saya buat selama 13 tahun mengajar ni. 90% orang perempuan, hatta yang ustazah yang ada degree syariah pun tak boleh jawab soalan haid yang saya bagi. Kan hari tu ingat Ustaz Amri, kelas pertama kita kan, soalan-soalan tu kan. 99% perempuan tak boleh jawab. 99% tak boleh jawab full, betul. Okay. Bagilah ustazah kata ustazah. Jadi akhirnya ilmu kita tu apa yang kita buat? Nak kata susah tak? Semuanya ada dalam kitab. Semua yang saya sebut tu semua ada dalam kitab. Jadi maksudnya apa? Maksudnya tak belajar, itu je. Kan? Betul tak? Maksudnya tak belajar. Jadi dosa tu dosa apa? Dosa tak belajar lah. Kalau kita nak kata dimaafkan sebab tak belajar, taklah. Sebab benda fardu ain. Kalau benda tu fardu kifayah, tak apa. Kan macam masalah mutahayyirah. Itu fardu kifayah dah. Kan? Benda tu fardu kifayah dah. Jadi okeylah kalau tak tahu kan. Tapi untuk yang haid yang basic macam tadi soalan 15 hari keluar darah lebih daripada 15 hari, macam mana nak hukum? Itu basic. Itu basic. Okay. Jadi kalau tak basic pun dia level intermediate lah. Dia tak advance pun. Kan? Benda tu simple. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena tu sekali lagi lah, kita kena taubat kepada Allah SWT. Dan nak kata apa? Memang salah. Salah. Sebab itu saya masih perjuangkan benda ni kan. Untuk diajar kepada anak-anak kita kat sekolah ni, silibus sekolah duk sembang bab syirkah, bab syarikat, bab baik mu'atah, baik darah pun tak betul lagi. Betul? Silibus saya tak tahulah. Silibus kan zaman saya silibus pendidikan Islam. Saya pendidikan Islam je kan, tak ambil pun syariah kan. Pun dah cerita bab muamalat pening-pening kan. Bukannya buat pun bisnes ke, bukannya buat pun bab ariyah, bab musaqah kan, tak ada pun, tak pakai pun. Bab ibadat ni kita alah, takkan form 5 nak belajar bab ibadat lagi ustaz? Tak selesai lagi. Tak selesai lagi. Nak kata apa? Kan? Tu tak cerita lagi bab tak apa ni, air mustakmal pun tak betul lagi. Kan? Saya baru mengajar opah-opah ni kan. Apa tu air mustakmal? Air mustakmal pun faham salah lagi. Benda yang tak mustakmal dipanggil mustakmal. Kan payah. Jadi akhirnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni banyak culas dalam mengaji. Tu je lah saya boleh kata. Kita ni banyak culas. So kita kena minta ampun, ya Allah, ampunkanlah dosa kita semua. Kan? Asatizah pun kena minta ampun juga lah. Sebab apa? Apa yang kita bagi kat masyarakat sebenarnya. Kadang-kadang kita bagi benda yang dia orang tak perlu pun.
Kita duk sembang pasal itu, pasal ini kan. Orang tak perlu pun. Orang perlu apa? Orang perlu tahu macam mana dia nak beramal kepada Allah SWT tu je. Kan, lebih daripada tu then okey lah. Dia dah selesai fardu ain, sebab tu kenapa guru-guru pondok, kenapa dia orang sangat tekankan fiqh, tauhid, tasawuf. Fiqh, tauhid, tasawuf. Kan, dah khatam 3-4 kitab fiqh, tauhid, tasawuf tu okeylah kita dah mula nak belajar sirah, nak belajar tafsir, nak belajar hadis kan. Okey lah. Kan, tapi selagi fiqh, tauhid, tasawuf tu tak selesai yang basic dia, kita berdosa, kita akan sentiasa berada dalam dosa. Sebab 3 ilmu tu kata Imam Ghazali fardu ain. 3 ilmu tu fardu ain. Tak belajar, tak selesai, kita tak tahu sifat Allah SWT, kita masih lagi pegang dengan mujassimah, musyabbihah. Selesai masalah. Kita ni ahli bid'ah lah dalam akidah kan. Dalam akidah. Kita tak tahu lagi mana apa tu takabur, apa tu ujub, apa tu sum'ah, apa tu riya, apa tu hasad kan. Kita dalam hati kita sentiasa ada sakit hati dengan orang. Jadi kita akan sentiasa ada masalah dengan Allah SWT. Dia tak selesai. Akhirnya kita kembali kepada Allah Taala dalam keadaan yang kita berdosa Allah Taala. Kita kata, ya Allah saya tak tahu. Allah Taala akan tanya, kenapa tak belajar? Kan payah nak jawab tu. Payah nak jawab kan. Oh, tak ada ustaz kat kampung saya. Ya ke? Ya ke? Kita je tak cari kan. Tok-tok guru ramai kan. Tok-tok guru ramai. Kalau kat KL lagilah ustaz-ustaz. Lagi yang balik Yaman, yang balik Mesir, yang balik Jordan, punyalah berlambak. Ya kan? Kita je nak belajar tak nak belajar. Yang pondok tak pondok, yang aliran turas, aliran moden, semua ada. Nak belajar tak nak belajar je. Ya, nak belajar tak nak belajar betul-betul. Kan. Sebab tu saya dekat Masjid Surau pun semua saya sama ada fiqh ataupun akidah. Ada satu tempat je saya belajar mengajar Syama'il. Sebab kita kena ada portion jugalah untuk cerita pasal Nabi SAW kan. Dalam kehidupan ni kan. Tapi memang saya fokus fiqh akidah. Kadang-kadang adalah 1-2 tasawuf. Kan. So yalah nak kata macam mana kan. Saya pun benda tu menyedihkan. Tapi orang jadi alah asyik fiqh, asyik cerita pasal air je ustaz. Kita nak cerita pasal fiqh kenegaraan ustaz. Okeylah. Kau wuduk pun tak betul. Kan. Tiba-tiba nak cerita pasal ubah negara. Sabarlah. Macam mana kita nak dapat nusrah daripada Allah Taala? Dan bantuan daripada Allah Taala, solat betul-betul. Betul tak? So sebab itu get our priority first. Maksudnya betulkan kita punya priority tu dulu. Selesaikan fardu ain kita dulu. Dan fardu ain ni makin bertambah umur kita, sebenarnya makin bertambah ilmu fardu ain. Jangan faham fardu ain tu hanya apa yang anak-anak kita belajar kat kafar. Itu memang fardu ain untuk dia. Fardu ain untuk kita dah bertambah. Makin bertambahnya orang, makin bertambahlah fardu ain dia. Makin bertambah umur orang, kata Profesor Syed Naqvi Al-Abbas, makin bertambah umur orang, makin bertambahlah dia punya ni. Contoh budak kan, macam anak saya umur 8 tahun. Dia tak wajib lah belajar bab munakahat, dia nak kahwin ke? Tak adalah kan. Kalau dia nak kahwin pun kita tak bagi. Kan? Jadi, tapi kita yang dah umur 25 ni, kena tak belajar munakahat? Kenalah. Nak kahwin. Betul tak? Jadi, munakahat ketika tu dah fardu ain. Okey, sekarang ni contoh nak buat bisnes. Jadi, kena tahulah hukum niaga online, kena tahulah hukum sewaan, babu salam kan, jual beli baik salam, baik jenis-jenis jual beli ni. Kalau kita nak buka syarikat pula kena tahulah pula bab syirkah dan sebagainya. Jadi bab tu dah jadi fardu ain. Orang belajar tak dulu fiqh muamalat sebelum buka syarikat? Kena tanya. Takut-takut kita punya akad tu banyak dosa. Kan? Sebenarnya tak sah daripada mana-mana mazhab pun. Kan dah problem. Jadi kalau orang faham bahawasanya hidup ni kita, sebab semua perbuatan kita ada hukum. Yang mana kalau kita langgar hukum tu menyebabkan kita ni dikira tidak bertakwa dan tidak ada keselamatan kepada orang kecuali orang tu bertakwa. Itu je. Sebab akhirnya wal aqibatu lil muttaqin kan. Akibat yang baik, balasan yang baik ialah kepada orang yang bertakwa. Sebab Allah Taala tanya, fa aina tadhhabun? Ke mana kamu nak pergi? Pernah tak kita tanya diri kita, ke mana kita nak pergi? Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak kembali kepada Allah Taala, biarlah dalam keadaan seperti mana kita datang dari Allah Taala, macam baby. Kan? Waktu kita baby tu kan bersih, suci. Jadi begitulah kita nak kembali kepada Allah Taala. Macam mana prosesnya? Ialah dengan belajar, beramal, kan? Jadi kalau kita tak belajar, kita amal ikut suka hati kita, kan? Ikut rasa-rasa kita, ikut tiru-tiru orang, maka itu yang jadi masalah banyak ni.
Semuanya punca sebab apa? Sebab kita tak nampak ilmu tu. Kita tak mula dengan ilmu. Sebab tu Imam Ghazali dalam semua kitab dia mulakan dengan bab ilmu dulu. Dia mula dengan bab ilmu tu. Dia tak mula dengan bab lain. Kan? Jadi nak tasawuf ke, nak fiqah ke, nak apa ke, mula dengan ilmu. Wallahualam. Saya minta maaf lah. Hujung-hujung ni bagi tazkirah sikit kan. Sebab perlu ada kesedaran. Kalau tidak, bayarlah. Kita cerita panjang-panjang kan. Nanti balik lupa tak? Kan? Jadi perlu untuk saya ingatkan. Kalau tak belajar dengan saya pun, belajar dengan siapa-siapa pun, saya pun tak kisah. Kan? Yang penting kita ada kesedaran bahawasanya ada benda saya kena tahu ni. Banyak benda fardu ain saya tak selesai lagi. Baru kita akan mencari. Okay? Dan alhamdulillah Syakirin kita buat daurah dengan Ustaz Nik Bakri, masya-Allah kan. Daurah akidah, semua tu fardu ain lah kan. Semua tu fardu ain. Kena mengaji. Okey? Wallahu a'lam. So saya rasa cukuplah pada tu, saya serah ke Ustaz Khairul insya-Allah. Insya-Allah, tabarakallah. Satu kesimpulan yang sangat baik daripada Ustaz, di mana Ustaz menyentuh tentang pada fungsi ilmu yang kita belajar lah Ustaz. Sebab kadang-kadang ilmu head ni orang dok faham pilihan. Kan, siapa yang ada masa lapang belajar. Jadi bila Ustaz jelaskan kembali tentang betapa kewajipan ilmu fardu ain ini adalah tuntutan agama. Jadi mudah-mudahan menjadikan semua para peserta istiqamah dan terus berusaha menjadikan platform ini sebagai tempat untuk kita memperbaiki amalan insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz atas teguran dan perkongsian pada topik hari ini. Dan terima kasih pada semua ibu ayah yang terus setia belajar sampai ke akhir slot. Jadi kita akan bertemu lagi dengan Ustaz pada minggu depan untuk siri yang ke-6. Jika Ustaz ada kelapangan nanti, kalau mengikut jadual kita minggu depan lagi ada lagi Ustaz insya-Allah. InsyaAllah itu. Dan kepada ibu ayah sekalian, kita akan rehat dahulu dalam sekitar 10 minit sebelum kita pergi ke slot yang kedua bersama dengan Ustaz Khairul Azhar di bawah daurah Tauhid Sifat 20 insya-Allah. Jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Baik, kita rehat dulu 10 minit sebelum kita sambung semula pada jam 11 pagi untuk daurah yang kedua iaitu Tauhid Sifat 20 bersama dengan Ustaz Khairul Azhar. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa share dan ajak kawan-kawan kita yang lain untuk belajar ilmu tauhid pula.